Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah malam ini kita akan sambung lagi pengajian. Kita berhubung dengan kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umur Al-Akhirah, karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dalam buku terjemahan yang kita baca, yang berjudul Rahsia Kematian. Rahsia Kematian, kita telah baca minggu lepas sampai muka surat 452. Muka surat 452, di mana tajuk perbincangan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ialah berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi saksi terhadap manusia di akhirat. Selain daripada saksi-saksi yang ada pada diri manusia masing-masing, pada anggota manusia, di sana ada lagi saksi-saksi lain yang berupa tempat, lokasi berlakunya sesuatu peristiwa atau perbuatan, waktu malam dan juga waktu siang, yang menjadi saksi terhadap perbuatan pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, sama ada waktu siang dan juga waktu malam. Dan yang terakhir yang kita baca pada minggu lepas, yang tak sempat kita bagi ulasan yang lebih lanjut, ialah berkenaan dengan harta. Harta ini menjadi suatu ataupun antara saksi yang akan juga menjadi saksi terhadap manusia di akhirat. Dan hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seperti mana pada muka surat 452 daripada kitab yang kita baca. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal mala khadirun hulun. Pada minggu lepas kita telah menjelaskan tentang maksud khadirun hulun, bahawa harta ini sifatnya khadir, menghijau. Perkataan akhdar dalam bahasa Arab bermaksud hijau. Ulama menyebut bahawa khadir dengan maksud menghijau dan menarik perhatian manusia. Hulun pada pandangan menyejukkan pandangan, menarik perhatian kerana kehijauannya. Pada rasanya hulwun, manis. Kalau tak ada rasa, tak adalah kesedapan, kehebatan sesuatu. Rasa manis ini suatu yang penting, bukan sahaja dalam makanan mengikut kadar yang tertentu dan yang diperlukan, tetapi pada kehidupan, kemanisan dalam kita hidup sebagai seorang Muslim, kehidupan ataupun kemanisan dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga. Itulah dia pentingnya sifat hulwun ataupun manis itu. Kemudian disebut pada hadis, wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhul miskina wal yatima wa ibnas sabil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man ya'khuzuhu bighairi haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba' wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Amba baca dia punya terjemahan dia. Harta itu hijau, amat memikat. Pemilik harta yang paling baik adalah yang memberikan, dia tak terjemah perkataan hulun. Dalam hadis itu sebut khadir, maksudnya menghijau.
Hulun dia tak terjemah dalam versi terjemahan buku yang kita baca. Hulun tu manis, manis. Pemilik harta yang paling baik adalah yang memberikan sebahagiannya kepada orang miskin. Sebab harta ini ada hak untuk orang-orang tertentu seperti orang miskin. Dan juga wal yatim, anak yatim. Wa ibnas sabi, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan, yang terputus bekalan ataupun yang memerlukan bantuan. Biasa orang musafir ni dia perlu kepada bantuan, perlu kepada pertolongan, apatah lagi apabila dia kehilangan ataupun ketiadaan bekalan. Atau seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kemudian disebut sesiapa mendapatkan harta dengan cara yang tidak betul. Sebab harta ni ada dua, ada orang dapat dengan cara yang betul, ikut syarak, ikut agama lah, ikut Islam. Dan ada yang mengambilnya secara tidak betul, secara batil. Ini bukan ikut agama, bukan ikut wahyu, tetapi mengikut syaitan, mengikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu dan tak ikut wahyu, maka dia akan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, cara yang tidak hak, tidak betul. Maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak akan kenyang. Orang yang makan, pada biasanya kalau makan tu kenyanglah, ataupun berisilah perut tu. Tapi kalaulah makan tapi tak kenyang, ada orang makan tak kenyang? Ada. Dia makan tak kenyang. Ni kena jumpa doktor lah. Makan tak kenyang ni kena jumpa doktor. Kalau doktor tak mampu, kan carilah ustaz-ustaz tak bomo ke apa ke. Baca ayat-ayat sikit. Makan tak kenyang satu hal juga. Jadi orang yang makan harta orang, ataupun dia mendapatkan harta dengan cara tamak, bukan menguruskan harta dengan cara yang baik, dia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Cuma dalam riwayat ini sebut orang yang mengambil harta dengan cara tak betul itu diumpamakan seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang pun. Kalau setara tu taklah berat mana kan. Tapi berat juga kalau makan tak kenyang ni. Ada orang tak boleh makan pun. Tak boleh makan langsung pun ada. Ni makan tapi tak kenyang. Yang syahidnya ataupun perkara yang tak disebut di sini oleh Imam Qurtubi ialah di hujung tu. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Harta itu menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Harta itu menjadi saksi. Sama ada diambil secara betul ke, apatah lagi kalau diambil secara tidak betul. Semuanya menjadi saksi terhadap perbuatan manusia ini. Jadi sehubungan dengan hadis ini, sebagaimana yang Amo janjikan minggu lepas, ada hadis yang seumpama ini yang pernah Nabi SAW bagi nasihat kepada seorang sahabat. Itulah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Jadi Hakim bin Hizam ni tuan-tuan sekalian, yang bagi orang yang tak cukup dalam kehidupan, nak semua harta, cari harta sampai lupa pada sembahyang, lupa pada beribadat pada Allah, lupa pada zikrullah. Semata-mata hidup nampak harta ya semata-mata, tak nampak akhirat. Terhijab akhirat daripada kehidupan dia. Ini cerita Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu sebagai satu contoh pada kita. Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang jujur. Dia pergi jumpa Nabi SAW, minta Nabi doakan pada dia, atau dia minta sesuatu, minta duit, minta sesuatu lah daripada Nabi SAW. Dan Nabi telah memberikan apa yang diminta oleh Hakim ini. Dan menjadi cara Nabi SAW, kalau ada orang minta, Nabi akan bagi. Kalau ada banyak, bagi cara banyak. Kalau sikit, bagi cara sikit. Nabi tak pernah mengecewakan orang yang meminta. Nabi akan bagi. Kalau ada apa pun di rumah, Nabi akan bagi sekadar apa yang ada. Maka sahabat ini minta daripada Nabi SAW, Nabi bagi.
Kemudian Hakim bin Hizam ni, apabila Nabi dah bagi, Hakim minta lagi. Nabi bagi lagi. Minta kali kedua, Nabi bagi lagi. Ni ujian bagi mereka yang dah harta. Setengah orang dia takut nak bagi. Sebab dia kata, Ustaz, kalau kita bagi, orang tu minta, kita bagi sekali bagi sudah. Dia tahu kita ni senang, mudah nak tolong ke. Kita bagi sekali, esok lusa mari pula. Tak lepas lagi kita. Lepas tu setengah orang kata, tak ui, tak boleh Ustaz. Dia kata, kalau dia ui sudah. Dia pakai kaki sudah. Lepas tu, tak payah bagi. Tak boleh juga, nak bagi juga. Itu pandai-pandai dah tuan-tuan. Memang kaedah dan tabiat manusia ni, kalau kita bagi dia, dia akan mari lagi. Macam Hakim bin Hizam ni, sahabat ni, bila Nabi bagi ke dia kali pertama, dia mari lagi minta ke Nabi. Nabi bagi lagi. Kemudian Nabi kata pada dia, Ya Hakim, wahai Hakim, inna hazal mala khadirun hulwun. Hakim, Nabi bagi nasihat pada Hakim ni. Harta ini khadirun hulwun. Di mana ada hadis dibawa oleh Imam Qurtubi yang kita baca tadi. Sifatnya menghijau, menarik dan sifatnya manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Tapi ingat, siapa yang mengambil harta ini dengan jiwa yang tidak tamak, yang mengambil sekadar keperluan, Allah akan berkati harta. Sebab tabiatnya orang nak harta, kalau boleh nak lebih, nak banyak. Di mana Nabi sebut dalam hadis, kalau diberi satu wadi perlembahan yang penuh dengan emas, dia akan minta nak 2 wadi, nak 3 lagi, nak tambah sampai dia meninggal ataupun dia mati. Tak habis dia punya cita-cita dan permintaan manusia ni. Dia nak lebih seumur, nak lebih seumur, nak banyak seumur. Itu perangai manusia tuan-tuan. Waman akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fih. Kalau orang tu ambil, sesiapa yang mengambil harta dengan tamak, dengan haulobo, maka dia tak akan diberkati pada harta itu. Itu maksud lebih kurangnya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Orang ambil harta secara tamak tadi, secara haulobo, memang hidup dia nak kutik, nak kumpul harta semata-mata. Nabi kata orang lagu ni serupa orang hak makan tapi tak kenyang. Ramai mengenal lah orang hak makan tak kenyang kalau dalam bab ni. Hak orang duk kutik cari harta tu, subhanallah. Siapa tak semaya, siapa tinggal kewajipan-kewajipan yang patut dia buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hidup semata-mata kerana harta, ni serupa orang hak makan tak kenyang. Lembut dah tu Nabi kata gitu tu. Seperti orang yang makan tak kenyang. Dalam hadis yang kita baca daripada kitab Imam Qurtubi tadi, orang hak ambil harta orang tanpa hak dengan cara tak betul, supaya orang makan tak kenyang. Dalam hadis ni sebut Nabi bagi nasihat kepada Hakim bin Hizam, kalau orang tu ambil harta secara halobo, secara tamak. Bukanlah kata dia ambil cara salah, tamak nak harta sangat. Dalam hidup dengan harta semata-mata. Allah uji dengan harta manusia ini, maka dia tak jaga hak harta, maka harta itu tak diberkati. Allah tak akan memberkati harta itu. Kemudian di akhir hadis itu Nabi sebut wal yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Hakim ingat tu. Kamu mari sekali, aku bagi, tak apa. Mari kali kedua, Nabi bagi lagi. Tapi bagi dengan nasihat. Hakim, kalau boleh, jadilah kamu orang yang dengan harta ni dapat menguruskannya dengan baik. Bukan tahap orang kata hanya meminta, tapi kalau boleh usahakan supaya menjadi orang yang memberi. Hari ini kamu minta daripada aku, tapi aku harap satu hari kamu akan memberi. Bukan tak boleh minta, boleh sangat minta. Kita memerlukan bantuan, kita minta. Kita perlukan pinjaman, minta nak pinjam duit daripada sesiapa yang kita rasa boleh bagi kita pinjaman, bagi bantuan. Boleh sangat, harus. Tapi berjaga-jaga dan berhati-hati, kerana dalam masalah ini, perkara itu cukup
mencabar, ya, sebagai ujian. Kemudian ada hadis ini sebut, bila Nabi kata gitu pada Hakim, Hakim pun kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, saya tidak akan minta lagi lah sesiapa pun selepas pada ini sehingga saya meninggal dunia. Kemudian disebut di sini, sehingga apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar nak bagi harta ataupun bantuan kepada Hakim. Hakim tak nak. Lepas tu Sayyidina Umar pula naik jadi Amirul Mukminin, panggil Hakim nak bagi harta. Dia tak nak. Sebab apa? Dia pernah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak akan ambil. Dia tidak akan ambil lagi apa-apa bantuan ataupun apa-apa pemberian. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikannya suatu penjelasan tentang hakikat harta. Nabi sebut hakikat kebenaran yang berlaku, realiti pada harta itu hulwun khadirun hulwun. Jadi kita kena terima berlaku. Dan kita yakin sifat harta itu menarik dan boleh orang kata memikat manusia. Tapi ingat, harta ini ada dua kaedah ataupun dua cara manusia menguruskannya. Kalau urus dengan cara yang baik, ambil sekadar keperluan dan tahu hak harta, harta itu akan diberkati. Tapi kalau tak tahu hak harta, bahkan tamak halaba dalam hidup, semata-mata nak cari apa yang kesenangan hidup dengan harta, Allah tak berkati. Ada satu kes saya, adalah satu pihak minta saya kendalikan satu kes. Orang kaya, keluarga kaya, Masya Allah kaya, Allah bagi dia kaya. Tapi kesian, dalam keluarga ni hak semayanya boleh bilang berapa orang semaya. Hak lain-lain tu ada tak semaya langsung, hak tak terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan. Harta banyak, kaya dia. Keluarga yang kaya, tapi apa arti kaya kalau tak semaya? Lepas tu terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan. Benda maksiatnya, benda khurafatnya. Tak ada guna hidup kalau kaya tapi harta itu menjadi ujian dan menjadi orang kata menghalang seseorang daripada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini letih. Ini kita rasa letih, kita kesian pada orang yang dapat harta ini tapi dia tak tahu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ini, seorang sahabat Nabi yang mulia, dan disebut oleh ulama bahawa dialah seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang dilahirkan dalam Kaabah. Dia sebut gitu. Dan apa lagi? Dia sebut lagi bahawa dia telah hidup di zaman jahiliah 60 tahun dan 60 tahun lagi dalam Islam. Mana umurnya 120 tahun. Dan kemudian disebut dia seorang yang cukup pemurah. Daripada meminta dengan Nabi, akhirnya menjadi seorang yang amat pemurah, amat dermawan dan banyak membantu mereka yang memerlukan bantuan. Jadi tuan-tuan sekalian jemaah semua, dalam hadis ni Imam Qurtubi sebenarnya nak bawa bahawa harta ini pokok mana pun dia akan jadi saksi terhadap manusia ataupun kepada manusia di akhirat. Itu sebenarnya nak bawa sini ni. Cuma hamba sambung tadi, hamba tambah lagi dengan cerita tentang harta yang Nabi pernah pesan kepada seorang sahabat ini supaya berhati-hati. Dan pesanan Nabi ataupun nasihat Nabi SAW kepada sahabat sebenarnya adalah nasihat daripada Nabi untuk kita semua sebagai umat dia. Maka kita kena berhati-hati, sebab harta ini sebagai ujian. Dalam hadis disebut bahawa setiap umat itu ada fitnah ujiannya, dan fitnah umatku, kata Nabi SAW, adalah harta. Dan Nabi SAW pernah menaruh kebimbangan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahawa Nabi kata, aku tak bimbang kamu ditimpa kefakiran, tapi aku bimbang kamu dibuka pada kamu kemewahan,
kekayaan sehingga kamu berlumba-lumba mencari kekayaan, bagaimana mereka yang sebelum kamu telah pun berlumba-lumba mengumpul kemewahan dan kekayaan sehingga mereka itu binasa, dan kamu juga turut binasa bersama mereka. Jadi harta ini bukanlah kita kata kita nak tolak harta, tidak, tetapi harta ini satu nikmat Allah pada kita yang perlu kita uruskan dengan baik. Maksudnya bagaimana? Kalau harta itu kita sebagai seorang suami, harta yang Allah bagi pada kita, ingat nafkah wajibah, nafkah yang wajib terhadap kita kepada isteri dan anak-anak. Harta kita kalau lebih dah sampai di kadar dia, nisab dia, kena keluarkan zakat, keluarkan zakat. Harta kita untuk mereka yang memerlukan, di kalangan mereka yang susah, fakir dan miskin, derma, sedekah, itu hak harta. Dan sebenarnya ramai di kalangan orang kita mungkin dia tak sedar ataupun dia tidak tahu bahawa pada setiap hari itu ada malaikat yang mendoakan kebaikan sekiranya kita menginfakkan harta pada jalan yang baik. Dan ada pula satu malaikat yang mendoakan kehancuran terhadap harta kita sekiranya kita ini bakhil. Harta bukan Allah bagi pada kita untuk kita simpan, tak. Kita jumukkan dia, tidak. Tapi harta ini suatu yang perlu dicairkan. Dicairkan kepada benda-benda yang membawa pahala dan kebaikan kita di akhirat. Jangan kita cari harta semata-mata untuk nak simpan, nak tengok akaun. Oi, banyak dah akaun kita. Setiap bulan masuk gaji, masuk kita punya bisnes kita, syukur dapat banyak. Walaupun ada spesies yang macam itu. Spesies yang suka tengok akaun dia bertambah dari masa ke semasa. Dan dia tak pernah mengeluarkan zakat. Tak pernah menderma atau menginfakkan harta itu kepada jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada manusia. Isu harta ni tuan-tuan, masing-masing tepuk dada tanya diri masing-masing. Sebab setiap kita ada harta. Banyak ke sikit ke, masing-masing ada. Hak sikit, cara sikit, ada hak dia pada harta itu. Kalau hak banyak, lagilah banyak dia punya tanggungan dan juga orang panggil perkara-perkara yang melibatkan harta. Sebab itulah tuan-tuan, ahli jemaah semua, orang yang miskin, dia lebih awal masuk syurga berbanding orang kaya. Ada satu hadis sebut 500 tahun lebih awal. Ada riwayat kata 40 tahun lebih awal. Di akhirat kelak, walaupun kata 1 tahun pun, dia tak sama dengan tempoh masa di dunia. Mana orang miskin pergi dulu, orang kaya nak masuk syurga lewat. Apa jadi lewat? Sebab banyak perkara berkaitan dengan harta. Pahala mana nak masuk syurga cepat? Kita tukar status, kaya jadi miskin gitu. Ustaz hari ni dengan kuliah kata, Ustaz royak tak boleh jadi orang kaya, kita pun tukar status. Habis harta kita tu kita kita buat kan? So jadi miskin. Bukan gitu maksud dia. Maksudnya orang miskin ini yang betul-betul taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendahului orang kaya. Pada biasa begitulah. Lebih awal masuk syurga berbanding dengan orang-orang yang orang miskin masuk syurga lebih awal berbanding orang-orang yang kaya. Di situ satu isyarat bahawa setiap orang kena benar-benar berhati-hati dalam pengurusan atau menguruskan harta masing-masing supaya harta itu menjadi ataupun membawa kebaikan dan pahala di akhirat. Bukan harta itu membawa kesengsaraan terhadap seseorang di akhirat kelak. Bukan setakat di akhirat, kadang-kadang harta itu masa hidup atas dunia pun dah jadi suatu yang malapetaka kepada manusia. Sebab dia berebut ni. Sebab sampai orang kata bala adik-beradik, sampai orang kata putus hubungan silaturahim kerana sebab harta. Banyak kes-kes yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, rusak dan punah ke harta. Masa kecil-kecil dulu baik, tak ada masalah adik-beradik. Duk main, duk bergorang masa kecil. Dia besar, dah ada harta, masing-masing mulalah. Apabila lupa kepada tanggungjawab dan tugas kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka letaklah hubungan kita dengan manusia dengan sebab
ujian harta seperti ini. Kemudian kita sambung lagi dalam kitab kita ini, Imam Qutubi kata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah jin, manusia, pohon, batu dan tanah mendengar suara azan, melainkan dia menjadi saksi pada hari kiamat. Ini berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu menjadi saksi. Dan pada masa yang sama menjelaskan tentang kehebatan dan kelebihan muazzin. Kalau orang tahu kelebihan, fadilat muazzin ataupun tok bila, kita kata tak, tukang azan ini, memang orang akan berebut. Tapi nak berebut warna dalam masjid kita, tok bila telah pun dilantik. Nak pergi berebut, nak pergi band dalam bilik bila, mana boleh. Hak di masjid-masjid orang tak ada tok bila lah. Masjid-masjid di kampung, surau-surau yang tak ada bila tetap, ini mungkin kena ada perlombaan. Bagi cepat lagi nak mendapatkan kelebihan azan. Kena betul, kena jelas juga tu, takut-takut bila baca hadis tadi dan ambo sebut kelebihan muazzin tadi, pakat berebut ngatuk bila ada nyanyi. Kata ambo nak bel hari ni ke mana? Kena minta izin dia lah. Yang pentingnya suara azan ini, suara azan semestinya dilaungkan oleh muazzin. Sesiapa yang mendengar suara ini, kalau jin dengar, memang jin pun dengar. Bahkan bila diazankan, jin tu dengar azan dan dia lari. Sampai berketuk dalam hadis sebut kan. Berketuk-ketuk dia lari. Lepas habis azan dia mari pula. Jin dia dengar, cuma kita tak tahu jin tu dengar. Jin dengar. Jin ada pendengaran, dia boleh dengar azan. Dalam hadis tu sebut, Nabi sebut mula-mula jin, kemudian manusia. Manusia orang benar dengar band, cuma tak mari masjid. Tak? Sedap semaya di rumah. Pos kala zaman PKP dulu kan semaya di rumah. Payah nak tinggal jabatan tu, nak semaya di rumah sama. Sedap semaya di rumah. Mungkin perlu masa sikit sebab lama sangat duduk semaya di rumah dengan anak, dengan isteri. Mungkin lepas pada ni kau lah pakat mari masjid. Sebab nampak masjid tak apa ramai je ni. Orang mari masjid. Mungkin tak ada emas ke ataupun demam ke, tak suhu tinggi, tak jangan pergi masjid. Ataupun ada gejala. Nabi kata, jinnun wala insun. Nabi mulakan dengan jin. Tak mendengar suara. Sejauh mana suara muazzin tadi. Mada sautil muazzin. Kata ulama, suara muazzin kalau boleh, dia akak suara dia tu habis akak lah. Kalau wali yang betul ke habis pula radio tu kot. Jangan pula siapa serak, siapa lepas ni tak boleh band dah, bukan gitu. Maksudnya kalau lah suara muazzin zaman dulu, dia guna suara dia biasa, manual, guna suara, tak guna mikrofon, tak guna speaker. Sepanjang dan sejauh mana suara dia pergi tu, dia dengar oleh jin, dia dengar oleh manusia. Dan mereka semua tu menjadi saksi. Hak jin dengan manusia tak apalah. Ada pendengaran, seperti kata-kata kita manusia ada telinga boleh dengar. Jin pun ada juga telinga, ikut cara dia lah. Wala syajar, pokok. Pokok pun dengar juga. Lagi banyak pokok, lagi banyak saksi yang ada. Tapi kalau tempat tak ada pokok, tak ada lah saksi pokok. Kemudian wala hajar, batu. Lagi banyak batu, lagi banyaklah saksi kepada muazzin tadi, bahawa dia pernah mengalunkan azan pada waktu sekian-sekian. Hebat muazzin ni. Kelebihan dia. Wala madar, wala syai', dan juga didengar oleh tanah atau apa-apa saja. Umum, tak kira lah
makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa, kata ulama, al-hayawanat wal jamadat. Kalau benda jamadat, dia dengar lagu mana? Dengar dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dia mendengar. Maka kita tengok pokok mana ada telinga. Kita tengok batu tak ada telinga. Kita tengok apa lagi? Tanah. Tak ada telinga. Kita kata ada telinga tu, apa tak mari masjid? Tak petika batu kayu tak ada telinga. Semua tu tuan-tuan sekalian menjadi saksi. Sejauh mana suara muazzin itu pergi. Itulah, kalau kita azan, suara tu biar pergi jauh. Mada sautil muazzin, panjang dan sejauh mana suara muazzin tadi. Dalam satu riwayat yang lain menyebut bahawa muazzin itu diampunkan, maksud hadis, diampunkan untuknya sejauh mana suaranya. Kadar jauhnya suara, Allah akan ampunkan dia. Bukan main-main dia ban tu. Kita ingat orang ban, orang azan, dia panggil kita, ya, dia kelur kita, mari masjid weh. Boleh duduk mainnya, boleh duduk sibuknya. Tak ikat berhenti main telefon semua. Orang nak main pun main telefon lagi. Bobo lah, mari masjid, ambil wuduk, siap-siap. Kita faham dia panggil kita saja, tapi tidak kelebihan dia. Dia ampunkan dosa dia. Sejauh mana suara itu pergi dan akan menjadi saksi kepadanya setiap yang kering dan yang basah. Oh, hebat. Mana makhluk yang bernyawa dan tak bernyawa menjadi saksi. Lepas ni untuk bila kita jeban, dia ingat tu. Pak Amor sebut tadi. Dia bukan panggil orang saja, tapi kelebihan situ tu dengan ikhlas. Kalau dia azan dengan ikhlas, insya-Allah untuk bila kita dan semua kita ni buat kerja dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan dan keampunan tadi dan saksi-saksi yang banyak tadi menjadi orang kata saksi-saksi terhadap amalan azan yang dilaungkan ataupun dialunkan oleh muazzin. Namun Imam Qurtubi kata apa? Ni hal sedap Imam Qurtubi tuan-tuan dalam buku At-Tazkirah ni. Lama-lama sekali dia bagi nasihat pada kita. Dia bukan sebut ayat Quran, sebut hadis saja dak. Ada masa dan ketika dia bagi kita nasihat. Sebab nasihat ni penting. Nah, bagi nasihat kita pun berhajat kepada nasihat. Tak ada orang yang terlepas dan rasa dirinya terkecuali daripada mendapat nasihat sesiapa sahaja. Asal dia orang beriman, dia kena sedia menerima dan mendengar nasihat. Oleh demikian katanya, renungkanlah oleh anda, fatafakkar ya akhi, berfikir olehmu wahai tuan ataupun anda, wa in kunta syahidan adlan bi annaka masyhud alayka, hingga akhirnya. Wahai saudaraku, sekalipun anda orang yang adil, orang yang menjadi saksi terhadap apa yang anda lakukan, dan seorang yang adil, namun alam tetap menjadi saksi atas segala amal perbuatan yang anda lakukan. Tidak sedikit pun yang luput daripada laporannya. Jadi walaupun anda mungkin menjadi ataupun menjadi saksi yang melihat apa yang berlaku terhadap diri anda, tapi sebenarnya sebesar-besar saksi, kata dia. Ini yang dalam terjemahan tu dia tak terjemah secara tepat. Sebesar-besar saksi terhadap segala perbuatan anda itu, yang melihat dan memantau anda ialah Allah yang tidak ada sesuatu pun yang terluput daripada pengawasannya. Tadi kan kita sebut saksi-saksi itu banyak. Tapi kata Imam Qurtubi, ingat sekarang. Hak saksi batu, kayu semua tu, harta gapo tak kerja saksi. Tapi ingat satu perkara yang sebesar-besar saksi adalah yang memantau, yang melihat dan mengawas segala perbuatan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Itu syahid dia, di mana kamu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas kamu pada waktu kamu melakukannya. Inna illa kunna alaikum syuhuda. Kalau pergi situ pun kita yakin bahawa yang menjadi saksi yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tak akan tergamak melakukan perbuatan yang tak betul. Orang akan sentiasa dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah lagi kalau dia tahu semua perkara menjadi saksi di atas perbuatan dia. Itu perbuatan yang dia lakukan sebagai contoh yang Syekh bawa tadi, yang muazzin, perkara baik yang dia buat, melakukan azan, ada saksinya. Dan setiap kita, apa yang kita lakukan, benda-benda yang ada itu menjadi saksi, tempat dan lokasi, siang dan malam, anggota kita dan semua yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi saksi kepada setiap manusia. Maka kerana itu kita kena yakin bahawa kita tidak akan selamat daripada pemantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita nak dapat maklumat, saksi banyaknya, bukan gitu sekadar itu saja, tapi kena ada perasaan bahawa kalau begitu ramai sekali dan banyak sekali saksi, macam mana kita nak berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Yang seadil-adilnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu adalah saksi yang paling besar, melihat dan memantau apa yang kita buat, tetapi ada lagi saksi-saksi lain bagi mereka yang mungkin tidak memadai saksi itu. Banyak lagi saksi-saksi yang ada, terutama mereka yang melakukan kefasikan dan juga terlibat dengan kekufuran. Maka saksi-saksi itu melingkari kehidupan ataupun batang tubuh manusia. Jadi sekali itu tuan-tuan, ahli jemaah semua, perkongsian pada kita pada malam ini, kita habis pada muka surat, pada masih muka surat yang sama 452. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang berikutnya pada muka surat 453. Wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.